Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Yang cerita-cerita sebelum ni sedar dengan tak sedar, rupanya dah hampir setahun Abang buat cerita seram. Abang rakam cerita seram. Bermula daripada bulan 7 2021, sekarang ni dah nak menginjak, dah nak sampai ke 2022 bulan 7. Kejap je kan, bila Abang tengok balik cerita yang Abang dah ceritakan, ada beberapa cerita yang Abang dah terlupa. Ini mana lah? Abang yang dengar balik, oh cerita yang ini. Jadi terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan semua cerita Abang. Dan Abang selalu je dapat mesej yang mengatakan ada yang gunakan cerita Abang untuk jadikan ubat tidur. Dengar je cerita Abang, suara Abang terus tidur. Yang ada masalah tak boleh tidur sampai 10 tahun, Alhamdulillah. Tiba-tiba Abang rasa bagus juga kan Abang buat cerita, kurang-kurang orang boleh tidur. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita. Dan cerita pertama adalah cerita special, sambungan daripada cerita Jai, iaitu budak penghantar makanan. Tapi cerita yang kedua ni dia punya seram dia Abang masa baca cerita ni, sebab dia sampaikan cerita ni melalui email. Yang cerita kedua ni lah, dan bila Abang baca dia punya seram dia lain macam. Cerita yang kedua dan yang ketiga pun sama, memang sama-sama naik. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2021. Sama macam cerita hari itu. Abang gunakan nama yang sama, iaitu Jai. Tapi kali ni lokasinya berlaku dekat pantai dalam Selangor. Tak tahulah kalau pantai dalam dah bergerak ke Kuala Lumpur. Kalau salah nanti betulkan Abang. Ceritanya pada satu malam tu, lebih kurang pukul 11 malam, Jai dapat order makanan yang banyak, makanan yang minuman banyak. Jadi disebabkan banyak tu, terpaksalah Jai tunggu untuk makanan tu disiapkan. Dah selepas makanan tu disiapkan lebih kurang 11.30, dia pun bertolak daripada restoran tempat dia ambil makanan tu ke lokasi yang diberikan oleh customer. Jadi budak pengantar makanan kan, tak kisahlah makanan apa dia hantarlah juga kan, asalkan halal lah macam tu. Jadi bila dia ikut aja map yang alamat yang diberikan oleh customer, dia belok kanan, dia belok kiri, belok kanan, akhirnya sampai juga kat lokasinya. Tapi Alhamdulillah dia kata sepanjang perjalanan tak jadi macam hari tu, yang dia terpaksa lalu dekat satu kawasan jalan yang gelap, yang ada banyak pokok besar, dan pokok besar tu pula memang terkenal dengan kisah seram. Tapi kali ni dia sampai dekat betul-betul satu kawasan perumahan mewah. Dan bila dia jumpa dekat guard tu, dia pun beritahulah dia nak hantarkan makanan. Dan di guard tu pula, security tu adalah orang Nepal. Jadi memang dah biasa cakap Melayu sebab dah lama kerja sini. Dan dia pun benarkan Jai untuk masuk dekat dalam kawasan tu. Boleh kata kawasan tu adalah kawasan mewah, sebab dalam tu lebih kurang ada 10 ke 15 biji rumah. Tapi daripada 10 ke 15 biji rumah tu, ada lebih kurang 4-5 rumah haji yang diorang duduk. Yang lain tak ada orang duduk. Bukanlah kosong. Rumahnya ada, perabotnya ada, orangnya tak ada. Tapi mengikut cerita kawan-kawan dia, kawasan tu kebanyakannya yang duduk adalah orang-orang daripada luar negara yang datang ke Malaysia. Biasalah pertukaran mata wang menyebabkan bila diorang sampai sini, diorang jadi kaya raya. Jadi bolehlah diorang menyewa-nyewa ataupun beli properti-properti, rumah-rumah yang dekat Malaysia ni. Jadi bila dah masuk dekat dalam kawasan tu, Jai pun carilah alamat yang diberikan berdasarkan, kalau tengok daripada cerita ni macam Google Map, sebab dia bukan alamat tepat. Kalau Google Map kan kita tengok anak panah ni menuju ke mana. Jadi dia pun merayau. Kebanyakan daripada rumah tu memang hitam lah, kosong, tak ada orang. Perabot ada, rumahnya terbina cantik. Jadi bila sampai dekat depan rumah customer tu, macam tu jugalah, rumahnya besar tapi kosong, tak ada orang, gelap pula tu. Jadi Jai ni pun telefon lah customer, dan customer tu pula bukan orang Malaysia, orang luar negara. Kalau tengok daripada logat cara dia cakap, macam orang India dari luar negara, bukan India Malaysia. India Malaysia tu dia kira orang Malaysia je dah kan, memang boleh faham lah cakap Melayu. Ini tak, ni daripada India, daripada luar negara ni, yang kaya-kaya lah ni. Jadi dia kata
macam ni, tunggu je depan rumah, nanti saya keluar, saya turun dan keluar. Tapi perkataan dia tu, turun, rumah ni 2 tingkat aja, nak turun ke mana? Dia pun diam je lah. Jai kata, kata apa? Turunlah. Dia kata, saya ada kat bawah ni, saya tunggu bawa makanan banyak, order makanan. Jadi sambil-sambil nak tunggu tu, Jai jadi stres sebabnya dekat kawasan rumah tu ada banyak rumah yang bela anjing. Jadi waktu Jai tunggu customer tu nak keluar daripada rumah, nak datang ambil makanan tu, yang anjing-anjing kat belakang ni memang berkonsert-konsertan. Maksudnya dia punya gonggongan dia punya irama dia, berlagu-lagu kuat gila. Tapi Jai kata disebabkan anjing tu bergonggong kuat, jadi dia tak rasa takut. Dia rasa macam kurang-kurang adalah juga orang nak menambah-nambah bunyi kan. Macam abang kan selalu kalau cerita kan ada yang benda-benda anjing-anjing tu berbunyi, anjing liar, tapi abang okey je, rasa macam seram jugalah walaupun meriah. Jadi Jai cakap okey lah, gonggong. Jadi dia sebabkan dia nak tunggu tu, dia nyalakanlah satu rokok, isaplah rokok sambil tunggu customer tu datang keluar daripada rumah tu. Tunggu, habis rokok pertama, nyalakan rokok kedua, tunggu, dah dekat setengah jam, dah nak sampai pukul 12, customer ni tak turun-turun. Apa lagi, Jai sakit hati. Jai telefon lagi sekali, hello, mana ni, turunlah cepat, ambil makanan ni, saya nak balik dah ni. Jai cakap macam tu, nanti. Dia kata nanti dulu. Dia kata dia ada urusan dia. Tapi yang Jai pelik, rumah yang depan dia ni memang gelap, memang tak ada orang. Tapi tak apalah, disebabkan perumahan tu pun nampak macam mewah, mustahil ada hantu. Dia kata takkanlah ada hantu kat perumahan mewah, dia kata. Sebab kawasan tu macam terbina cantik kan, dia punya landscape dia, lampu-lampu tepi jalan dia. Jadi sambil tunggu-tunggu tu, Jai pun buka lah handset, mainlah Facebook, tengok Facebook, like gambar, balas komen. Tengah dia balas komen lah yang berlaku sesuatu yang pelik. Korang nak tahu, bunyi anjing yang tadi meriah macam buat konsert orkestra, tiba-tiba satu bunyi anjing pun tak ada. Senyap gila pada waktu tu. Mula-mula Jai tak perasan, tapi waktu dia tengok satu gambar kelakar dekat dalam Facebook, dia tergelak. Bila dia tergelak, suara dia bergema. Bila suara dia bergema, baru dia perasan, mana bunyi anjing tadi? Tadi nampak macam meriah sangat bunyi anjing tadi. Jadi dia pandang-pandanglah kiri kanan. Rumah yang ada anjing tu tak ada bunyi anjing. Senyap. Okey, Jai pun mainlah handset. Sebabnya Jai tak takut perumahan tu, walaupun perumahannya tak banyak orang yang tinggal dalam rumah, tapi lampu-lampu jalannya menyala cantik, menyala dengan terang. Jadi lepas main handset tu, tiba-tiba Jai perasan dekat jalan paling hujung sekali, abang tak suka betul lah seram macam ni, jalan yang paling hujung sekali, iaitu rumah antara yang paling besar dekat jalan hujung tu, dia nampak ada perempuan tengah jalan. Maksud abang bukan dia perempuan tu tengah berjalan, tapi perempuan tu berdiri kat tengah-tengah jalan. Jai pun tengok, ini hantu ke orang? Orang ke hantu? Dia tengok je perempuan tu, dan perempuan tu tengok dia. Tapi memang perempuan tu memang pelik lah. Bajunya putih, rambutnya agak-agak parat sini, kata Jai. Tak adalah mengurai-ngurai berkirai panjang. Tapi bajunya memang akan baju gaun, tapi warna putih, kata. Gaun ke blouse, lebih kurang lah Jadi warna putih. Jadi Jai tengok sambil dia pegang handset. Handset tu dijadikan sebagai kekuatan untuk dia. At least dekat handset tu kan dia nyalakan Facebook. Facebook tu pula kan ada gambar-gambar ke video-video lucu, duduk berbunyi-bunyi dah, nyut-nyut. Jadi tak adalah takut sangat. Sambil mata dia pandang tepat pada perempuan tu. Dia nak pastikan perempuan tu orang atau bukan. Tapi seperti yang kita semua akan agak, benda tu bukan orang. Perempuan tu berdiri. Tiba-tiba perempuan tu terbang, terapung. Jai relax lagi. Okey lagi dia kata okey. Sebab dia terapung je kan. Lepas tu perempuan tu bergerak, tapi bergoyang. Dia bukan bergerak terbang ke apa. Dia dah terapung agak tinggi, melebihi rumah 2 tingkat. Dia terapung. Lepas tu dia bergoyang macam ni. Ting, ting. Kalau korang
Kalau abang, ya Allah, minta jauh lah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Jai. Loncatlah di atas motor, nyalakan motor, terus dia pergi dekat guard. Dia tak pandang belakang. Dia tahu yang dia nampak tu bukan manusia tapi makhluk alam sebelah. Mungkin sebab kawasan tu tak ramai orang tinggal, tapi dia tak nampak muka. Dia sampai dekat guard tu, dia cakap lah dekat guard tu, kau tahu tak, dekat dalam tu ada syaitan itu. Dah guard tu pula takut, terus guard tu masuk dalam bilik guard, dia kunci pintu. Dah tinggal lah Jai seorang-seorang kat luar. Oi, sudah macam mana ni. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia telefonlah customer. Dia tanya dengan customer tu, kau kat mana ni sebenarnya? Aku dah lama tunggu, dah dekat 1 jam. Oh, dia kata dia dah turun dah. Dia dah ada kat depan rumah. Marilah masuk, dia kata. Jai tak nak, dia kata, kau datang dekat guard, aku tak akan pergi rumah kau sebab rumah kau ada ada syaitan, kata. Tapi orang tu kata, okey, kalau macam tu, macam ni lah. Apa kata, saya tak ke guard, tapi awak pandang belakang, dia kata. Lepas tu Jai pun pandang belakang. Tiba-tiba Jai nampak belakang dia ada satu kondominium. Lepas tu ada seorang lelaki, macam lelaki India macam tu, tapi India luar negara lah, berdiri sambil pegang telefon. Baru Jai perasan, rupanya dia salah rumah. Rumah yang dia masuk tu bukanlah rumah yang sepatutnya dia hantar makanan, tapi kondominium yang dekat belakang rumah dia ni lah sebenarnya tempat dia patut hantar makanan. Jadi dia pun pergilah hantar makanan. Dia tanya dengan orang tu, kenapa awak salah bagi alamat? Dia kata, orang tu cakap dia dah bagi alamat yang betul berdasarkan kepada lokasi kan, share location. Tapi tak tahulah kenapa lokasi yang Jai dapat adalah rumah yang dalam kawasan guard tadi yang menyeramkan. Tapi mungkin dia kata itu adalah takdir untuk menguji. Sebabnya ini adalah kecepat time dia untuk keluarga dia. Dan dia tak sangka jumpa perempuan yang terapung sambil bergoyang-goyang. Gila. Cerita yang kedua ni memang tak kurang best. Memang hebat. Best gila, tak pernah abang dengar. Dan kalau abang berdepan dengan situasi tu, abang lari. Sebab kita ni jenis-jenis yang tak berapa nak kuat iman. Ruqyah pun tak pandai. Baca Fatihah pun tak berapa nak bukan lancar, tapi nak tepat lah bacaan yang tepat. Jadi lebih baik lari daripada kita pula yang tombang kena rasuk. Cerita ni macam ni. Disampaikan kepada abang oleh seorang budak perempuan namanya Farahin. Bukan nama sebenar, abang gunakan nama ganti. Berlaku dekat Kuantan, Pahang pada tahun 2000. Farahin ada abang. Ada dia, Farahin ni sebenarnya anak yang keempat, kelima macam tu. Dia ada abang sulung. Abang sulung dia memang baik, alim gila. Solat sejak daripada sekolah menengah sampai alam pekerjaan, sampailah berkahwin. Memang solat malam tak tinggal. Puasa sunat Isnin Khamis. Macam-macam ibadah dia buat. Tapi memang Allah takdirkan abang dia berkahwin dengan seorang wanita yang perempuan ni, iaitu kakak ipar kepada Farahin ni, seorang perempuan yang diikuti saka sejak kecil. Tapi benda tu tak terbongkar sampailah abang dia kahwin dengan kakak ipar dia. Kakak ipar dia baik, dia kata. Memang baik, ibadah bagus. Tapi tak tahulah memang Allah nak uji kan. Jadi akak ipar dia ni memang daripada kecil diikuti oleh saka keturunan. Memang saka ni suka gila dengan akak ni. Puncanya Farahin tahu, sebab satu hari lepas kahwin tu, Farahin dia duduk KL lah. Ni dengan mak ayah dia duduk KL. Abang sulung dia ni duduk Kuantan. Jadi bila waktu-waktu cuti, abang dia dengan kakak ipar dia akan baliklah ke rumah mak ayah dia dekat KL ni, jumpa dengan Farahin dan adik-beradik yang lain. Waktu tu lah abang dia adalah bercerita, dia risau sebab ni Kak Long kau ni, Kak Long kau ni memang ada saka yang mengikutnya. Lepas tu Farahin tanya, apa buktinya kakak ipar dia ni yang nampak alim ni diikuti dengan saka? Abang dia cerita, akak dia ni tak boleh lepa. Lepa tu bahasa orang Johor abang rasa. Tak boleh keseorangan. Maksudnya lepa tu. Dia tak boleh keseorangan. Dia perlu diteman. Kalau dia seorang, mulalah dia cakap seorang-seorang. Dia nangis seorang-seorang. Lepas tu tergelak. Lepas tu terguling-guling. Apa pelik-pelik perangai akak dia ni. Bila abang dia tanya, abang Farahin tanya, awak ada ke? Kenapa awak berguling-guling? Kenapa awak terjerit-jerit?
Bini dia kata, tak adalah, saya tak terjerit-jerit, saya tengah, contohlah saya tengah mengait baju ni, tak ada, saya terjerit-jeritnya. Dia tak tahu yang sebenarnya dia buat perkara-perkara yang luar biasa, yang pelik, terjerit-jerit, mengguling-guling, menangis-nangis, kata gelak-gelak, pelik dia kata. Jadi itulah yang abang kepada Farahin ni mengadu pada adik-adik ni. Cuma abang dia cakap jangan beritahu dengan mak ayah. Tapi sebagai seorang adik, manalah pula sampai hati tengok abang dia macam tak, bukanlah tak aman sentosa, tapi tak, hidup tak berapa nak enjoy sangat lah. Sebab dia kata, boleh kata setiap hari si isteri kepada abang dia ni, akak ipar ni memang makan jadi perangai pelik-pelik. Tapi yang bestnya, tak adalah best, tapi yang peliknya, benda ni tak berlaku dekat rumah, tak berlaku dekat pejabat, berlakunya kat rumah. Bila kat pejabat, akak dia elok je, tegak, cantik je. Tapi bila dekat rumah, mulalah mengaruk-ngaruk. Mula-mula abang dia ni ingat akak dia ni ada masalah mental tau, ataupun tekanan kerja. Tanyalah jangan kawan-kawan, pernah tak bini dia ni berperangai pelik-pelik? Tanyalah jangan kawan-kawan sekolah, kawan-kawan zaman kolej. Kawan-kawan dia semua cakap bini dia okey, tak ada masalah apa. Tapi inilah yang menyebabkan abang dia rasa macam stres. Bila balik rumah, akak dia mulalah mengong-mengong macam dia pun tak tahu kenapa mula-mulanya. Jadi pernahlah abang dia bawa akak dia pergi berubat. Waktu pergi berubat ni lah tahu yang akak dia ni memang diikuti oleh satu saka keturunan. Dia kalau saka keturunan ni memang paling susah nak buang, sebab dia berkaitan dengan perjanjian. Kita tak tahu tok nenek kita dulu tu berjanji macam mana. Kalau dia kata, wahai saka, tolonglah jaga keturunanku selagi keturunan aku wujud. Tu gigih lah kan nak pergi buang. Kalau yang jenis liar-liar ni tak ada masalah. Okey, sambung cerita balik. Jadi ceritanya, bila dah Farahin dapat cerita macam tu, dia pun mengadu dekat mak dengan ayah dia. Mula-mula abang dia macam agak marah jugalah, kenapa mengadu kat mak ayah, biarlah kesusahanku ku tanggung sendiri, dia kata. Tapi sebagai adik kan, mak ayah dia pun tunjukkanlah, bagi cadangan, pergi berubat sana, berubat sini. Tapi berubat ke mana tempat tu memang tak baik lagi. Memang macam tu juga perangainya. Bila ada setengah malam tu, kakak dia bangun, jegil-jegilkan mata ke abang dia, seolah-olah nak makan abang dia. Agaknya waktu malam tu dia nampak macam abang dia tu seorang musuh, sampai kakak dia boleh bertindak macam tu kan. Okey, dia punya core kepada cerita. Pada satu hari, dalam perjalanan balik daripada Kuala Lumpur ke Kuantan, dan waktu tu berlaku dekat Kuantan, tiba-tiba dalam kereta, waktu malam ni, lebih kurang pukul 11 malam, tengah abang dengan akak dia ni duduk dalam kereta. Waktu ni belum ada anak lagi, dah setahun, 2 tahun kahwin. Waktu abang dia bawa kereta, tiba-tiba kakak ipar dia senyap. Abang dia ceritakan balik ni, dia kata, kakak dia senyap, tak ada bunyi, senyap aja. Dia tanyalah, sayang okey ke tidak? Senyap, tak ada dekat apa. Sayang lapar ke? Jom makan. Senyap juga. Pelik, kenapa bini dia macam tu? Tiba-tiba dia teringatlah apa dia baca beberapa surah. Bacalah surah Al-Fatihah 4 kul. Bila dah baca surah-surah ni, barulah dengar bunyi suara dia macam macam tu. Kalau perkataannya mendedor, macam tu. Jadi sebelah ni. Jadi abang dia ni tak tangguh-tangguh, terus cari kedai makan, parking dekat depan kedai makan. Kenapa abang dia cari kedai makan? Sebabnya kedai makan tu banyak orang. Jadi apa-apa berlaku, bolehlah orang-orang lain tolong-tolong dia. Kalau dia berhenti tengah hutan, nanti takut bini dia turun daripada kereta, pup, hilang dalam hutan. Bahaya. Jadi dia berhenti dekat kedai makan, dia pun turun, dia bawa bini dia turun. Bini dia dah senyap tau. Kalau turun daripada kereta pun terpaksa dipimpin-pimpin. Sampai dekat meja makan, duduk. Lepas tu abang dia order makanan dengan air. Sajalah nak nampak macam normal. Waktu abang dia tengah makan, bini dia diam je, tengok je depan, tak pandang kiri, tak pandang kanan. Tiba-tiba tengah abang dia sedap makan, bini dia bangun mengilai. Hasil daripada mengilai tu, boleh kata separuh daripada kedai tu berterabur lari. Terutama yang perempuan dan juga kanak-kanak. Yang lelaki teguhlah kat situ, diam tengok apa yang berlaku. Yang perempuan dengan kanak-kanak tu kebanyakannya pelanggan daripada kedai, lari keluar daripada kedai, menjerit-jerit, mengilai, bukan menjerit, mengilai, sampaikan terpaksa abang dia peluk bini dia, ruqyahkan, maksudnya baca beberapa potong ayat Al-Quran.
tapi tak jalan, terpaksalah. Sek baik dia kata waktu tu ramai orang-orang yang kat kedai tu datang bagi bantuan, berselawat, berzikir, dan menyebabkan akak dia ni menyebabkan bini dia ni daripada mengilai-ngilai tak tentu arah, dan akhirnya akak dia lemah dan pengsan. Alhamdulillah. Jadi waktu tu agak cuak juga, sebabnya tak tahu macam mana. Selang beberapa minit akhirnya bini dia sedar. Lepas bini dia sedar, bini dia tanya, dia kat mana sekarang ni? Lepas tu suami dia beritahu lah, Abang Farahin dia beritahu, ni kat kedai makan, tadi awak mengilai, mengekek-ngekek, habis makcik-makcik tu dengan budak-budak lari dengan suara awak. Seram sangat. Lepas tu dia minta maaf lah dekat suami dia, sebab dia tak tahu. Dia tiba-tiba dalam kereta dan tiba-tiba dia rasa macam dia tertidur. Dia tertidur, lepas tu sedar-sedar dia dah terbaring dekat meja dekat kedai makan. Jadi hasil daripada kejadian ni, abang dia teruslah beritahu mak ayah dia, minta lah mak ayah dia carikan mana nak berubat ni. Jadi pernahlah abang dia pergilah tempat-tempat yang berubat yang dicadangkan oleh mak ayah dia, tapi berubat macam mana pun tak jalan, sebab kebanyakan tukang ubat tu bila berinteraksi dengan saka tu, memang saka tu cakap dia nak duduk dekat budak perempuan ni, dekat keturunan ni. Mungkin dia anggap keturunan ni ada keturunan yang ada kelebihan kot, lebih kurang macam tu kan. Jadi puas berubat, okey dah tak larat dah. Tapi ini ada satu peristiwa yang menyebabkan si Abang Farahin ni teguh untuk terus berubat sampai selesai. Waktu ni dia orang tak ada anak lagi. Satu hari abang dia balik kerja. Balik kerja, buka pintu, tiba-tiba si bini baling mangkuk, baling pinggan. Sek baik abang dia ni boleh mengelak kanan, mengelak kiri sambil mendekati si isteri dan pegang isteri dia baca ruqyah. Rumah bersepah dengan kaca. Waktu tu memang dah nampak bahaya. Kalau dibiarkan benda ni, mungkin si isteri ni boleh mencederakan dia ataupun mencederakan diri dia sendiri. Maksudnya diri si isteri sendiri. Jadi besoknya tak tangguh-tangguh dia berubat sejak daripada tu. Berubat banyak tempat. Makan masa selama setahun untuk betul-betul total buang semua saka-saka yang ada. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha hilang. Dan sejak daripada tu, si suami isteri ni dikurniakan 3 orang anak. Selepas 3 tahun kahwin, 3 tahun berubatkan bini dia ada saka, barulah dapat anak. Itu semua penyebab lah yang dapat anak tu kan kuasa Allah Ta'ala. Cerita yang terakhir ni agak panjang lah sikit. Berlaku pada tahun 2009. Diceritakan oleh seorang budak lelaki, tapi dia gunakan nama samaran. Nama yang digunakan, yang dia cadangkan, tukang bagi cerita yang cadangkan ini Fakrul. Dia kata, ni namanya, abang boleh tak gunakan nama Fakrul? Nama Fakrul ni lah ceritanya bermula. Dia kata, kisah dia berlaku dekat Terengganu. Fakrul ni pada tahun 2009, dia tu dapat kerja dekat satu restoran makanan segera. Mungkinlah abang rasa antara KFC ataupun McD dekat Terengganu. Dia kata dia kerja dekat situ, dan restoran makanan segera dia ni bersebelahan dengan satu resort yang agak terkenal. Dan resort tu ada pantai khas. Dia ada pantai dia sendiri, menghadap pantai. Dan Fakrul duduk dekat asrama yang disediakan oleh pihak restoran makanan segera. Dan dia punya asrama pun dekat-dekat dengan situ juga. Ceritanya pada tahun 2009, waktu tu Fakrul cuti. Bangun-bangun tidur lebih kurang, katakanlah hari Selasa. Hari Selasa dia mau bangun. Lepas tu dia kata, Fakrul ceritalah. Dia kata waktu tu dia bercadang nak pergi ke pantai dan ambil gambar. Dia tak takut nak turun kat pantai pada waktu tu, walaupun semua orang pernah cakap pantai tu misteri. Sebabnya pada waktu tu, waktu tengah hari buta. Maksudnya memang betul-betul matahari tengah terpacak, dia kata. Memang dia sengaja keluar waktu tu, waktu cuti, nak ambil gambar tepi-tepi pantai. Jadi dia pun bergeraklah ke arah pantai. Bila sampai dekat tepi pantai, dia merayau-rayau lah dekat tepi pantai tu. Cuma dia tengok ada satu pokok yang agak pelik, dan dekat situ dia pun ambil gambar. Tengah-tengah dia ambil gambar, berjalan-jalan di persisiran pantai. Ya Allah, gatal pula abang, sorry.
Tukang cerita kan kadang-kadang gatal, gonyong mata. Lepas tu tersasul. Sorry lah abang ni kalau cerita macam ni. Santai. Okey, balik pada cerita. Jadi, waktu dia tengah berjalan-jalan tu, ada sesuatu benda yang pelik. Waktu mula-mula dia jalan, dia dengar ombak menghempas pantai, kecepur-kecepur macam tu. Tapi makin hari, dia tak dengar bunyi ombak kecepur tu. Dia pergi ke gigi pantai, pasang telinga. Tak ada bunyi lah. Ke aku dah masuk, dah tak boleh nak dengar ke apa benda ke, termasuk alam lain ke. Tapi dia senyap je lah. Ombak tu dia tengok ombak tu tapi tak bunyi. Dia kata memang dah tak bunyi ke apa. Tengah-tengah dia meleka-leka macam tu, tiba-tiba dia nampak dekat sisi pantai tu ada seorang lelaki. Lelaki tu macam melambai-lambai ke arah dia. Dia macam, siapa lelaki ni, dia kata. Tapi dia cubalah dengar apa yang lelaki tu lambai-lambai dan lelaki tu jerit-jerit. Lelaki tu macam, tapi tak dengar. Dia macam tak dengar. Agaknya lah macam tu. Dia kata dia tak dengar. Jadi dia hiraukan je, biarkan je lelaki tu. Sampai lelaki tu seolah-olah cara dia menjerit tu macam marah. Macam marah yang teramat sangat. Sampai kan bila si Fakrul ni buat tak tahu je, dan orang tu yang melambai-lambai tu terus masuk dekat dalam, masuk ke kawasan resort. Dengan kata lain, waktu last nanti baru dia tahu rupanya yang melambai ni adalah manager resort. Okey, jadi lepas tu, okey, dia pun lantaklah. Jadi jam menunjukkan dekat pukul 2 dan dia pada waktu tu pun belum sembahyang Zuhur lagi. Dan dia pun pergilah balik ke asrama dia. Asrama dia memang tak jauh daripada pantai tu. Dia balik ke asrama, dia naik tangga, pergi dekat tingkat 2, masuk bilik dia, boom, tidur, dia kata. Tapi waktu tidur tu, dia mimpi seolah-olah dia bangun. Lepas tu dia pergi berjalan-jalan kat tepi pantai, berborak-borak dengan 2-3 orang. Dia mimpi, dia kata dia mimpi pada waktu tu. Dan bilik dia terkunci. Dia macam siap-siapkan mangga selak semua bilik dia tu. Jadi dia tidur lah. Dia tidur. Tak ada masalah. Dia tidur. Lebih kurang lepas main Zuhur dia tidur. Lepas tu dah nak lepas asar. Lebih kurang pukul 5 macam tu dia bangun. Dia bangun sebabnya perut dia lapar. Perut dia lapar, dia pun turunlah daripada situ. Lepas tu dia pergilah dekat restoran. Bila dia pergi kat restoran tu, dia jumpalah dengan orang yang melambai tadi, yang dekat tepi pantai tadi. Dia kata, oh bang, dia kata, abang tadi yang duduk tepi, salah. Oh adik yang duduk tepi pantai tadi betul. Kenapa bang? Abang yang melambai. Abang ni manager dekat resort ni. Kau tahu tak kau buat salah, dia kata. Lepas tu kata, kenapa buat salah pula? Itu pantai tu bukan pantai sebarang tau. Itu pantai keras punya tau. Ada cerita-cerita misteri. Oh saya tahu, dia kata. Tapi itu saya jalan siang bukan malam, dia kata. Oh tak apalah. Dia pun berpisah dengan abang tu. Lepas tu dia pergi ke restoran. Lepas tu bila dah sampai kat restoran tu, yang jaga kaunter tu cakap apa? Hai, datang balik ke restoran ni. Tadi dah makan, kenapa datang balik? Dia kata. Dia bela. Datang balik apa pula? Saya baru datang ni cik. Tadi saya tidur. Lepas tu orang tu macam, okey. Salah orang kot, dia kata. Okay, tapi aku tengok baju yang sama, muka yang sama. Tadi yang kau berborak dengan aku tadi, kita cerita pasal apa tu, saham. Saham itu apa sama? Yang kita cerita pasal saham tu. Fakrul pelik. Mana ada? Saya tidur lah cik. Memang tak ada, saya tak terbangun. Saya memang tidur. Okeylah, tak apalah. Dia pun makan. Lepas tu dia pun berjalan keluar daripada kedai tu. Lalu dekat lorong belakang. Nampaklah seorang tukang masak. Tukang masak tu angkat tangan. Dia pun tak angkat tangan pada tukang masak tu. Lepas tu tukang masak tanya, hai, tadi dah lalu lagi. Dari mana? Nak ke mana? Dia kata. Dia pelik. Saya belum lalu sini lagi bang. Inilah saya baru lalu. Takkanlah saya boleh lalu lagi juga. Tukang masak tu, tadi kau dah lalu tak? Tadi kau dah lalu, aku yakin kau lalu. Okey, tak adalah, tak apa. Dia kata, kenapa dah 2 kali? 2 kali orang terserempak dengan dia. Okey, tak apa. Dia pun teruslah berjalan. Dia nak pergi naik ke bilik asrama dia. Sampai balik dekat naik bilik asrama, dia terserempak dengan kawan dia. Kawan dia cakap apa? Tadi aku nampak kau pergi bilik air. Tapi bila aku tengok kat bilik air, kau tak ada.
Aku pelik juga. Sebenarnya kau ke mana? Lepas tu dia cakap dia tidur. Dia tidur seharian daripada pukul lepas Zuhur sampailah dah masuk asar. Dia tak ke mana-mana. Dia memang tidur. Lepas tu kawan dia cakap, tadi aku nampak tengah hari kau masuk bilik air. Lepas tu aku tengok dalam bilik air kau tak ada. Jangan-jangan ada benda yang mengikut engkau. Tak, dia kata. Dia pun macam Fakrul macam bela-bela. Bela dan pelik. Kenapa macam ni pula? Okey, tak apalah. Jadi dia pun duduk dalam bilik. Dia fikir balik. Adakah dia keluar daripada bilik ataupun dalam kata lain dia berjalan dalam tidur? Salah. Tidur dalam berjalan. Berjalan dalam tidur. Sebabnya mengikut kata tukang orang yang jaga kedai, dia siap turun, siap makan. Tapi bila dia tengok wallet dia, memang duit dia tak berkurang. Dan bila dia tengok keadaan dia, memang tak ada tanda-tanda dia makan. Lepas tu pula, dia kali kedua, orang nampak dia berjalan belakang kedai. Yang nampak tu pula tukang masak. Lepas tu yang peliknya, tukang masak tu cakap dia pakai baju lain pada waktu tu. Dan memang dia confirm dia tak ada baju yang dimaksudkan oleh tukang masak tu. Tapi tukang masak tu cakap memang nampak dia. Lepas tu dia kawan dia pula yang dekat dalam satu asrama cakap dia pergi bilik air. Tapi dia kata hari tu dia tak pergi bilik air. Dan bila dia cek tuala memang kering. Tak ada tanda-tanda pergi bilik air. Lagi satu, kalau dia pergi bilik air, dia gunakan selipar tandas. Tapi dia tengok selipar dia kering. Tak ada pun tanda-tanda berair. Macam mana pula orang ni semua cakap dia ada berjumpa dengan dia dalam tempat-tempat yang berlainan? Okeylah, tak apalah. Dia pun termenung. Bila dia termenung, dia tergerak nak jumpa dengan manager resort tu. Dia tanya dengan manager tu, sebenarnya pernah tak berlaku orang terserempak wujud dalam 3 tempat yang berlainan pada satu masa? Lepas tu manager tu cakap memang dia pernah dengar. Peristiwa ni berlaku bila orang tu datang ambil gambar dekat kawasan pantai tu tengah hari. Dan bila balik memang banyak kali dia dengar, balik ambil gambar tengah hari je, orang yang ambil gambar tu dia akan orang jumpa dia dalam 3 tempat yang berasingan. Lepas tu si Fakrul ditanya, ada rahsia ke tentang pantai ni? Lepas tu manager tu beritahu pantai tu sebenarnya kat Terengganu ni adalah pantai tempat lanon-lanon bersinggah berhibur, makan, dan kat situlah juga banyak kubur-kubur lanon. Dan ada juga pendapat yang mengatakan pantai tu juga pada zaman dulu-dulu digunakan untuk memuja kawasan laut. Jadi memang banyak cerita misteri, terutama cerita bila orang balik daripada pantai tu, orang akan jumpa orang tu di dalam 3 tempat yang berbeza. Tapi ini baru permulaan kepada kisah Fakrul. Selepas tu banyak lagi kisah Fakrul yang abang akan sampaikan berkenaan dengan pantai tu. Itu adalah baru titik permulaan. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Sebelum tu abang ucapkan terima kasih bagi yang dah tempah baju nak dijadikan cerita dan juga sambal lara. Jualan sambal masih lagi ada. Ada Alhamdulillah dalam 400 yang abang letakkan dah terjual sebanyak 40 paket. Rasa macam menarik. Bersyukur sangat-sangat sebab tujuan abang buat sambal tu pun nak tolong orang, jual baju ni pun nak kumpulkan dana sikit-sikit. Yelah, abang ni kalau nak sedekah banyak sangat tak mampu. Jadi dengan cara ni bolehlah abang salurkan sumbangan-sumbangan yang hasil daripada kalian semua beli kan, kita semua beli t-shirt ni. Terima kasih sangat-sangat. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya. Kita masih lagi raya kan?